Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata billahil 'aliyyil 'azim. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. InsyaAllah malam ni kita sambung kuliah kitab Tafsir Nurul Ihsan kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-puji itu bagi Allah, Tuhan yang menjadikan sekalian alam daripada manusia dan jin dan malaikat. Jadi pada malam ini kita sambung kitab Tafsir Nurul Ihsan kita ni pada mentafsirkan suratul Fatihah, yang mana muqaddimah pengenalan bagi suratul Fatihah saya dah jelaskan sebahagiannya pada kuliah kita yang lepas. Di malam ini insyaAllah kita masuk pada mentafsirkan suratul Fatihah ini. Segala puji-puji itu, ini terjemahan bagi ayat daripada suratul Fatihah kita ni yang bermula dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini. Segala puji-puji itu bagi Allah, yakni tertentu dan mustahaknya bagi Allah. Jadi dalam kaedah ilmu nahwu, lam yang masuk pada lillah ini boleh sebagai lam lil istihqaq, ataupun lam lil milki, ataupun lam tu lil ikhtisas. Nak dinyatakan oleh Allah Ta'ala di sini berkaitan dengan puji-pujian. Apa yang dimaksudkan dengan pujian-pujian ini? Pujian-pujian ini ulama mentafsirkan maksud puji-pujian ini iaitu sebutan yang elok di atas satu keelokan yang bangsa ikhtiari pada pihak memujikan mun'im. Asal ta'rif dia begitu. Maksud dengan puji ni iaitu sebutan yang elok, sebagaimana yang kita pelajari dalam kitab-kitab yang lain. Para ulama membahagikan puji-pujian ini kepada 4 jenis sebagai yang mana kita maklumlah. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi hadis, dan puji hadis bagi qadim. Puji qadim bagi qadim yakni Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Dan banyak dalam Al-Quran Allah menyatakan sifat kepujian yang sabit mutlak hak milik Allah. Ini kita akan masuk kepada tafsiran ayat-ayat yang akan datang ni. Banyak lillahil wahidil qahar, bagi Allah yang maha asa lagi maha perkasa. Allah memuji diri Allah, zat Allah Ta'ala sendiri. Itu pujian yang pertama, puji qadim bagi qadim. Yang kedua, puji qadim bagi hadis, yakni Allah memuliakan ataupun memuji makhluknya. Sebagai contoh dalam ayat yang Allah nyatakan ni'mal abdu
innahu awwab. Sebaik-baik hamba aku itu iaitu Nabi Daud alaihi salam. Sebab Nabi Daud alaihi salam ni seorang hamba yang banyak bertaubat kepada Allah. Allah puji berkenaan dengan Nabi Daud dan puji nabi-nabi yang lain di dalam banyak ayat Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad sungguhnya berada dan mempunyai akhlak yang begitu besar dan tinggi. Dan Allah puji baginda Nabi SAW. Itu pujian yang kedua, dia panggil puji qadim bagi hadis. Yang ketiga, puji hadis bagi hadis. Makna kita memuji sesama-sama makhluk ini, sama ada kita puji kawan-kawan kita dan sebagainya. Sebutan yang elok, kita sebut sebutan yang elok di atas keelokan yang dia buat. Sebagai contoh, seorang yang pemurah, dan dia seorang yang pemurah, kita sebagai hamba Allah ini kita puji rajulun karim, dia ni seseorang laki-laki yang mempunyai akhlak yang cukup mulia. Itu dia panggil puji hadis bagi hadis. Yang keempat, puji hadis bagi qadim, iaitu makhluk memuji Allah. Sebagai mana dalam ayat ni, alhamdulillahirabbil alamin. Allah ajar kita ni supaya sentiasa atau memperbanyak memuji Allah. Dalam keempat-empat puji ni, ulama kata semua puji ni walaupun pada zahir kita puji sesama kita, tapi hakikat sebenarnya puji-pujian itu milik Allah. Ini dia panggil lam lil milki. Sebab keelokan kebaikan yang datang daripada manusia, semua kebaikan itu datang daripada Allah. Sebab tu para ulama kata lam di situ lam lil ikhtisas ataupun lam lil milki atau lam lil istihqaq, mustahak sebenar yang patut kita lantunkan pujian itu bagi Allah. Di sini Allah nak menyatakan semua bentuk puji-pujian itu sebenarnya kembali kepada Allah, iaitu hak milik Allah. Sebab kebaikan yang manusia buat, apa sahaja yang manusia lakukan, perkara-perkara yang baik, amalan-amalan yang soleh dan sebagainya, sebenarnya semua perkara itu datang daripada Allah. Dan wallahu khalaqakum, Allah lah yang menjadikan kamu, wa ma ta'malun, dan apa sahaja yang kamu lakukan. Jadi kita ni, kebaikan apa yang kita buat, sama ada kebaikan itu kebaikan daripada sudut perkataan atau perbuatan, sebenar-benarnya kebaikan dan kebajikan itu hak milik Allah dan tertentu selayaknya dipuji itu adalah Allah. Sebagai contoh, tutup guru dulu dia buat bandingan, dan macam kita puji makanan-makanan yang sedap. Kita ziarah rumah kawan kita, isteri dia pandai masak, jadi kebetulan kita ziarah tu hampir waktu tengah hari dia masaklah dengan nasi elok apa. Habis daripada masak, dia jemput kita untuk makan ni lah. Akhirnya bila kita makan-makan, sedap masakannya. Ambil kita kata gulai ni sedap sungguh. Dan kita puji pada zahir tu, kita puji gulai, tapi sebenarnya yang kita puji itu kawan tuan hak buat gulai tu. Sebab sedapnya gulai ni datang daripada si pembuat gulai. Begitulah keadaan kita sebagai hamba Allah. Apa saja kebaikan, keelokan yang dilakukan oleh kita, sebenar-benar yang layak mendapat pujian itu adalah Allah. Adapun puji sesama kita ni, di dalam kitab-kitab yang lain disebut, adakah diharuskan kita memuji sesama makhluk? Para ulama, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, sekiranya pujian yang kita sebut itu tidak menyebabkan orang yang dipuji itu menjadi ujub ataupun takabur, dibolehkan saja. Kan harus, kalau seandainya kita puji menambahkan semangat dia, itu lebih baik kita puji. Sebagai contoh, anak-anak kecil, anak-anak kita yang kecil, kita panggil, kata mai tulis ayah nak tengok, cuba lukis tengok. Dia lukis-lukis boleh lah gagah cara budak-budak. Dia kata, amboi elok sungguh abang buat ni, elok sungguh ni. Dia minta atas kosong lagi banyak. Puji kita itu untuk merangsangkan dia lagi melakukan ibadat. Tapi andainya puji-pujian yang kita sebut tadi ini menyebabkan seseorang tu menjadi ujub, itu
puji begitu, Imam Ghazali kata menjadi haram. Apatah lagi kita memuji di atas maksiat, ini lagilah dilarang oleh agama kita. Sebab tu zaman Imam Hasan Al-Basri, ada seorang abid ini kuat melakukan ibadat. Dan tiba-tiba sahabat dia ni tengok dalam keadaan kawan dia ni orang bagus lah, dia pergi puji, dia kata hang bagus, dia kata tak ada orang boleh challenge hang dalam buat ibadat. Imam Hasan Al-Basri kata waihaq, celakalah kamu, qataqta unuqahu, kamu telah memotong leher kawan kamu. Jadi bila dipuji, mana manusia yang kita puji ni bukan sama. Kadang-kadang orang yang kita puji ni, puji ke tak puji, dia duduk macam tu, dan tak terjejas dia punya amalan dia, kerja buat dia tak terjejas, hal ni harus puji. Tapi kalau kita puji menyebabkan dia naik satu macam, hal ni haram. Tambah pula kawan kita ni makan jet kan. Makan jet ni sama-sama kita jet baik, dia kata ni hang nak makan apa kan, kalau kata pi pun aku bayar. Kalau lagu ni haram. Apatah lagi kalau kita puji menyebabkan dia menjadi ujub, ini diharamkan oleh para ulama. Tapi seandainya pujian yang kita puji tadi tidak menjejaskan dia pun, maka diharuskan puji. Kadang-kadang baik puji. Sebab dalam kitab-kitab hadis disebut Nabi SAW sendiri pun pernah memuji para sahabat. Dalam hadis yang Nabi SAW puji, Nabi kata kat Sayyidina Umar, Inna Allah ja'ala al-haq ala lisani Umar. Dalam hadis Imam Tirmizi sebut, Allah menjadikan kebenaran itu di atas lidah Sayyidina Umar. Banyak peristiwa di dalam kitab ulum Quran, sebab-sebab diturunkan ayat Quran ini sebagaimana kata-kata ataupun kehendak daripada Sayyidina Umar. Akhirnya Allah turunkan sebagaimana Sayyidina Umar sebut. Ini kebenaran para sahabat, sampai Nabi sebut lagu tu. Pernah dalam hadis Nabi kata dekat para sahabat, kehebatan Sayyidina Umar Al-Khattab ini, Nabi kata inna syaitan la yafriku min dhilli Umar law salaka Umar fajan salaka syaitan fajan akhar. Nabi kata yang kata Umar Al-Khattab ini, Nabi kata inna syaitan, sesungguhnya iblis syaitan, la yafriku min dhilli Umar, setiap hari memohon doa minta supaya tidak bertemu dengan bayang-bayang Sayyidina Umar. Bukan kata tak jumpa tubuh badan Sayyidina Umar, bayang Sayyidina Umar pun kalau boleh tak mau combat. Punya takut iblis ni dekat syaitan. Sampai tahap mana? Nabi kata lau salaka Umar fajjan, kalau Sayyidina Umar melalui satu lorong-lorong di celahan rumah, salaka syaitan fajjan akhar, syaitan akan tuang pergi dari lorong lain, tak mau pergi combat. Ini kedudukan yang istimewa, yang tinggi di sisi Allah, kedudukan Sayyidina Umar, sahabat yang masyhur. Nabi puji, depan Nabi puji. Tapi pujinya para sahabat pun tidak menjejaskan iman. Malah ibadat mereka sama, duduk tinggi kemas itu. Rasulullah kata Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah. 10 orang sahabat yang masyhur, rajulun mubasyiruna bil jannah. Para sahabat tetap kuat dalam beribadah. Dan kita nak ukur kedudukan kita ni tentang, seandainya nak tahu sama ada kita ni betul-betul kedudukan kita ni stabil ke tak, kalau dinyatakan kita sebagai ahli syurga dah, agak-agak kita nak pulun beribadat dah. Kalau Tuhan kata andai, seolah-olah kita kata anfadu taqdir lah, kalau dah disenarai kita sebagai ahli syurga, perasaan sembahyang tak banyak, tak apa dah. Tanya awak tak sembahyang banyak, syurga dah duk kalut di mana, haduk kalut tak tahu halau gini. Itu kedudukan kita begitu. Sayyidina Umar sampai ke habis umur begitu. Malah dalam kitab Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dia cerita, sewaktu Sayyidina Umar, walaupun Nabi SAW memuji dengan pujian yang banyak, dalam kitab-kitab hadis disebut, di penghujung umur Sayyidina Umar, sewaktu dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah An-Nasrani, 4 hari baru Sayyidina Umar meninggal. Dalam keadaan dia sakit begitu, Sayyidina Umar pernah teriak. Sayyidina Umar kata, laitani lam talidni ummi, laitani anni sya'ratan fi sadri Abi Bakrin. Sayyidina Umar kata, aku mengharapkan aku tidak pernah dilahirkan oleh ibuku.
Orang tanya sebab apa Khalifah Amirul Mukminin kata begitu? Sebab aku takut untuk berdepan dengan hari perhitungan di depan Allah. Tu Nabi puji dia sebagai ahli syurga. Orang lagu ni kalau puji pun tak apa, kan? Tak puji pun tak apa. Kalau lagu ni boleh puji lah. Sebab kawan-kawan kita ni pun kan kadang-kadang ada, bukanlah sini tanglek lah, kan ada kalau jenis puji sikit lah, mau kata selang sikit juga, dia bebai pi tu pi dengan yang 14 tu kan. Kalau jenis tu puji kita pun tak ikhlas, kan, tak menghasilkan pahala, apalah memuji kita tu pula merosakkan dia, dan hal tu diharamkan. Itu kalau puji sesama makhluk kita. Adapun puji Allah Ta'ala memang dianjurkan kita puji Allah dengan sebanyak-banyaknya. Inna Allah yuhibbu an yuhmada. Allah Ta'ala amat mengasihi hamba dia yang banyak memuji Allah. Dan fi kulli halin wa fi kulli makanin, pada setiap masa dan setiap ketika. Sama ada keadaan kita ni keadaan yang baik ataupun keadaan yang buruk pada Allah. Dan banyakkan kita ni memuji Allah. Ini antara kelebihan dalam bab fadilatul hamdi wa syukri. Segala puji-puji itu bagi Allah, yakni milik bagi Allah Ta'ala. Jadi walaupun pujian yang dilontarkan sesama makhluk, namun pada hakikatnya semua pujian-pujian itu adalah milik bagi Allah. Sebab semua apa yang ada semua adalah milik Allah. Dan kita makhluk Allah, batu kayu makhluk Allah, harta benda dan sebagainya, semua pemilikan mutlak bagi Allah Ta'ala. Siapa yang kata Allah Ta'ala ni Tuhan yang menjadikan sekalian alam, dan badal pada kata Allah. Allah ni nama bagi Tuhan, dan Tuhan tu zat Allah yang maha agung tu. Dari zat tu bernama Allah. Wa indana asma'uhu tauqifiyah. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, nama-nama Allah ini adalah amrun tauqifi. Apa amrun tauqifi? Sesuatu urusan yang terhenti di atas ajaran daripada Nabi SAW. Bukanlah nama Allah ni satu nama yang dipilih oleh siapa-siapa. Kerana nama-nama Allah 99 nama Allah, nama itu diketahui oleh kita dan para ulama sampai berdasarkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan bukan nama Allah ni kita kata passion mensyorat ni. Dan kalau kita nak buat nama Tuhan, kita nak buat nama apa? Sesuai lah. Nama-nama Allah ni wa indana asma'uhu tauqifiyah. Amrun tauqifi makna urusan yang terhenti di atas ajaran daripada Nabi SAW. Jadi Allah tu Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Apa alam? Alam ini sama dengan makhluk, ataupun dalam lain ibadat disebut perkara yang mungkin. Dalam ilmu tauhid, makhluk-makhluk ni disebut sebagai perkara yang mungkin, iaitu sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Kalau Allah kehendak nak menjadikan kita, Allah jadikan. Kalau Allah tak mau menjadikan makhluk, maka makhluk ni tidak ada. Dan malah makhluk ni terhenti di atas kehendak, iradat dan kudrat Allah. Kalau Allah menentukan kita ni nak dijadikan, maka Allah jadikan. Itu kedudukan makhluk ni sebagai perkara yang mungkin, bukan perkara yang wajib dan bukan perkara yang mustahil dalam ilmu tauhid. Jadi di sini diibaratkan dengan alamin, sebab diterjemah kepada alamin ni jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim dan nasab dengan ya. Asal alamun, dan alamun tapi dia duduk keadaan dia nasab, maka dia jadi mudhaf ilaih. Dia kena baca alamin. Dia panggil jamak muzakkar salim. Apa maksud alam? Yang dikehendaki dengan alam ini ulama usul kata iaitu ma siwallah, sesuatu yang selain daripada Allah. Apa sahaja, baik di langit, baik di bumi, walaupun di alam yang lain pun selain daripada Allah dinamakan dengan alam. Alam ni dia akan cerita ke depan ni, dia ambil daripada mustaq perkataan alam. Sebab apa? Makhluk Allah ni dinamakan sebagai alam. Kita manusia ni dipanggil alam. Manusia dinamakan alam, jin pun panggil alam, malaikat Allah pun alam, syurga Allah pun alam, neraka Allah pun alam, kursi arasy pun alam. Sebab apa? Nama alam. Allah bernamakan makhluk ni dengan alam.
Siapakah alam ni? Daripada manusia. Alam ni termasuk dalam senarai kategori alam ni, iaitu dari kalangan manusia, seluruh manusia. Kita semua, setiap orang ni nama alam. Kita alam, kawan kita alam. Seluruh jenis manusia ni nama alam. Allah pernamakan kita ni sebagai alam. Dan jin, ini yang kedua, makhluk Allah tersenarai dalam kalangan kategori alam ni, iaitu jin. Dan malaikat, seluruh malaikat Allah, dan segala binatang darat dan laut dan langit bumi dan lainnya, lain daripada itu, kursi, arash, kesemua tu dinamakan dengan Allah. Rabbil alamin, Tuhan yang menjadi. Dalam sebahagian tafsir, Rabb dengan makna Khaliq. Dalam sebahagian tafsiran ulama yang lain, Rabb dengan makna Murabbi. Puji-pujian itu milik bagi Allah, Tuhan yang telah menjadikan sekalian alam. Makna manusia ini, daripada asal-usul manusia, daripada Nabi Allah Adam AS, daripada permulaan manusia sehinggalah kesudahan manusia, siapa yang menjadi? Allah lah. Yang Allah nak menyatakan kedudukan Allah Ta'ala yang maha tinggi. Dari kalangan manusia ke semua ni, bukan kita jadi dengan sendiri. Ini akidah orang Islam, kan? Kita manusia berasal daripada Nabi Allah Adam AS. Nabi Adam AS pun Allah jadikan, dan kita manusia generasi yang belakang ni semua kejadian daripada Allah. Itu Allah pertegaskan di sini, bab manusia ni semua ciptaan kejadian daripada Allah. Dia panggil Khaliq, Rabb dengan mana Khaliq yang menjadikan. Begitu juga jin dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Sebahagian daripada ulama mentafsirkan Rabb dengan makna Murabbi, bukan sekadar hanya menjadikan, malah menyusun tadbir. Seluruh alam ni mengikut pentadbiran daripada Allah. Berjalan malam dan siang, perjalanan matahari dan bulan, kehidupan yang berlangsung atas dunia, semuanya mengikut susun tadbir daripada Allah, pentadbiran daripada Allah. Tak ada siapa yang masuk campur untuk tolong bantu Allah dalam mentadbirkan alam ni. Ya Allah nak cerita kedudukan Allah, punya hebat, punya sempurna kudrat iradat Allah. Pengurusan alam yang kita lalui hidup hari ini semua mengikut penyusunan tadbir daripada Allah, dan iradat dan kudrat Allah. Ni alam-alam ni. Sebab apa dinamakan dengan alam ni? Tapi musannaf kita nak nyatakan sebab dia. Maka tiap-tiap satu itu, tiap-tiap satu daripada manusia, jin sehinggalah langit bumi seluruhnya tu, nama alam tu erti alamat. Alam ini dimustaq dalam bahasa ilmu nahwu ni, dia panggil mustaq daripada alamah. Apa makna alamah? Alamah ni dengan bahasa Melayu kita kata tanda, alamat. Dan orang Melayu pun jadi bahasa Melayu dah. Alamah bahasa Arab, bahasa Melayu kita kata alamat. Bukan alamat duduk kampung mana tu. Mana alamat ni tanda. Tanda apa? Tanda atas Tuhan yang menjadikannya, menjadikan alam. Ni alamat Tuhan tinggal dekat kita, tanda menunjuk, tanda ni tentang kewujudan dan kebesaran Allah. Allah tidak melahirkan sah, kan? Tak menyatakan, tapi Allah tinggal bagi kita selaku manusia yang Allah anugerahkan akal ini. Allah tinggal alamat bagi kita ni fikir tentang kebesaran kewujudan Allah. Ni tu yang Tuhan buat alam ni. Sebab tu makhluk-makhluk ni dinamakan alam. Ini tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kewujudan Allah. Kan nak tahu kata wujudnya Allah Ta'ala, tengok tanda alam ni. Sebab dalam kaedah ilmu usuluddin, tiap-tiap sesuatu yang ada ini pasti ada yang mengadakan dia. Tak ada satu benda yang ada atas alam ni ada dengan sendiri. Sebab tu ajaran Islam kita, syariat kita, tak ada benda yang semula jadi. Alam ni dia tidak ada alam semula jadi. Semua alam ni tanda kata kena jadi, kan? Tapi nak sudut abang kata dari sudut sains benda ni bukan orang buat, tak apalah. Tapi kita takut membawa kepada akidah dan perkara-perkara ataupun benda-benda yang ada
dia memang dia sendiri-sendiri jadi sendiri. Takut dia membawa kepada akidah begitu yang nak jadi rosak kan. Sebab tu ulama tegas seluruh makhluk Allah ni benda kena jadi. Kita manusia kena jadi. Apa Allah jadikan kita ni? Minal adam ilal wujud. Ni kebesaran Allah, buat daripada tak ada kepada ada. Ikhraj, mengeluarkan daripada adam kepada ada. Bi ghairi maddatin, tanpa ada sebarang alat pegagah ataupun bahan. Ini kehebatan ciptaan Allah. Allah buat kita manusia ni tanpa sebarang alat. Dan kita kalau nak cipta satu-satu benda dan kena ada alat. Dan orang buat kereta pun kena ada alat. Ada tayar, ada besi, ada apa ke semua. Cipta-cipta benda tu ada hak tu orang tak panggil menjadikan. Dan dia tak nama khalaqa. Ni kebesaran Allah, sempurnanya sifat Allah, kudrat Allah ni mengeluarkan makhluk ni daripada tak ada kepada ada. Sebab tu manusia ni, dan kita selaku hamba Allah, lebih-lebih lagi kita orang Islam ni, di antara dalam bab kitab-kitab ulama susun ada satu bab dia panggil bab tafakkur. Satu bab yang dianjurkan sebagaimana Imam Ghazali kita ni, kita ruangkan dalam hidup kita ni, ada satu masa kita tafakkur. Tafakkur ni kita memikir. Fikir apa? Antara perkara yang dianjurkan kita ni supaya kita hampir dengan Allah, kita memikirkan tentang kebesaran Allah. Dan tengok sesuatu benda walikulli a'jubatin masya-Allah. Apa-apa benda yang mengagumkan kita, dan kita kata masya-Allah. Jadi setiap benda yang ada, lebih-lebih lagi benda yang mengagumkan kita, manusia ni disuruh kita fikir, adakah perkara tadi ni jadi dengan sendiri tanpa ada yang menjadikan? Ini Allah nak beritahu supaya perhubungan kita dengan Allah ni ada. Dan kadang sebahagian daripada manusia ni dia mencari-cari Tuhan tak jumpa. Sebab dia tak perhati tanda-tanda yang Allah tinggal. Dan sebab dia perlu menggunakan akal. Kita kena fikir. Fandur ila nafsika summa taqili lil alami al-ulgi summa sufli. Tajid bihi sun'an badi'il hikami lakin qama bihi dalilul adami. Dalam matan Jahrah sebut fandur ila nafsika summa taqili. Yang pertama sekali kita fikir tentang diri kita. Antara perkara yang para ulama nasihat kita ni, fandur ila nafsika summa taqili. Mula-mula kita fikir secara detail, secara halusi tentang kejadian hidup kita. Kita daripada tak ada dilahirkan atas dunia, akhir daripada kecil, daripada tak boleh berjalan sampai boleh berjalan, daripada boleh berjalan kita boleh berlari, daripada berlari kita dah pandai, dah buat urusan sendiri, sehinggalah kita lalui hidup kita setahun demi setahun sampai satu masa ni kita menjadi tua. Fikir, adakah Allah Ta'ala jadikan kita ni begitu saja? Adakah kita ada mengikut hukum alam begitu ya? Dan Tuhan tak kita lahirkan kita atas muka bumi hanya sekadar nak hidup begitu saja Allah. Ini yang Allah sebut alhamdulillah. Ingat, kita ni tak terlepas, semua kita ni termasuk daripada makhluk Allah. Adakah Allah cerita begitu? Dan adakah setiap benda yang kita ingin tu benda tu akan jadi? Tu dia nak suruh kita fikir tentang sangkutan kita seorang hamba dengan Allah ni, dan kedudukan kita seorang hamba Allah ni terang mana. Ulama kata fikir tentang diri kita. Contoh lagu ni lah tuan-tuan. Kan sakit tak larat ni manusia mana mau? Kalau tanya secara peribadi siapa pun tak mau. Kan bab sakit, bab tak larat tu kalau boleh kita tak mau. Tapi kalaulah kita ada keupayaan, tahan jangan bagi jadi tua. Tuhu saya dulu dia kata kalau nak tunjuk kata hebat sangat kita, dia kata tahan jangan bagi jadi tua dah. Meniti usia kita akan menjadi tua dah. Uban boleh gagah buhdai bagi hitam, tapi tang tua tak payah ubat. Tak ada ubat. Ada dua penyakit yang Nabi kata tak ada ubat. Yang pertama haram, iaitu penyakit tua. Yang kedua maut, mati, tak ada ubat. Hal lain penyakit apa pun ada ubat, cuma jumpa mendak. Dan tang ada ubat, Nabi kata ada. Likul lida'in dawa. Setiap penyakit ni dia ada ubat, cuma kita jumpa ke tak lagi. Tapi dua penyakit ni Nabi kata tak ada ubat. Yang pertama tua tak payah. Kalau kita ni tak fikir lah tuan-tuan, kan, hidup langsung ikut lagu tu.
Tapi ada akal yang waras yang kita fikir, adakah Allah jadikan kita ni begitu saja? Ada tugas tak yang Allah bagi dekat kita? Ini ulama kata, fanzur ila nafsika summa taqili. Kemudian bila lihat keadaan diri kita, pindah pula tengok kepada alam yang lebih tinggi, alam langit ke, alam bumi, kehidupan laut ke, mana-mana kejadian atas muka bumi ni banyak tuan-tuan. Dan benda-benda yang luar biasa, benda-benda yang pelik. Allah suruh kita tengok. Sampai dalam Quran pun suruh kita pergi berjalan. Jalanlah atas muka bumi Allah ni. Fasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablikum. Tuhan kata berjalanlah atas muka bumi Allah ni. Tengok, kaji, tengok sebahagian daripada umat-umat dulu yang mereka ni melakukan kezaliman, akhirnya Allah binasa begitu. Suruh kita ambil iktibar. Setiap perkara yang berlaku ni suruh manusia ni ambil iktibar. Walau kita tengok kejadian kita bagaimanapun, kejadian alam yang begitu hebat sekalipun, ulama kata fanzur ila nafsika summa taqili lil alami al-'ulyi summa sufli. Akhir keputusan para ulama kata tajid bihi su'an badi'an hikami. Kamu akan mendapati begitu indah dan hebat kejadian Allah. Dan kita tengok, lebih-lebih kalau kita pergi ke laut, nak tahu kejadian muka bumi Allah ni cukup hebat. Duduk atas kapal terbang lah. Kita duduk atas kapal terbang ni, kita tengok keadaan, hebat kejadian ni. Keadaan gunung ganang ni. Dan setiap perkara yang berlaku, setiap benda yang ada ni, kita boleh ambil iktibar. Lakin qama bihi dalilul adami. Itu semua menunjuk kata makhluk yang kata alam ini berasal daripada tak ada. Allah jadikan dengan begitu hebat penciptaan Allah. Ini banyak ditegaskan oleh Allah dalam ayat-ayat yang akan datang. Ini semua perkara ni menjadi alamat adanya Allah dan menunjuk kebesaran Allah. Tanpa ada siapa campur tangan dalam menciptakan makhluk ni. Ini nak menolak sebahagian fahaman etis yang mengatakan tidak wujudnya Tuhan ni. Hadis ini Allah bagi, Allah tegaskan alhamdulillahirabbil alamin. Puji-pujian bagi Allah yang menciptakan dan mentadbirkan seluruh alam. Dan cari Tuhan tak jumpa. Betul ulama buat contoh di sini nak menunjuk kata kewujudan adanya Allah seperti tahi lembu, alamat ada lembu. Ini dalil bagi kewujudan. Dia nak bagi contoh ni, contoh li taqribil fahmi lah kata. Musannif kita ni dia buat amal contoh lembu, untik lembu ni pasal dia orang Melayu. Kan? Kalau lah kita tengok kita Arab, tak ada lah kita Arab kata tik lembu tu kan, sebab belah Arab ni lembu tak berapa, unta banyak. Jadi musannif kita Syekh Sa'id ni dalam muqaddimah dulu saya sebut, salah seorang daripada qadhi di Jitra dulu ni orang Kedah, dia cakap bahasa orang kata apa, bagi contoh-contoh benda yang ada di tempat dia lah. Dan jadi orang kampung ni sebut lembu ni senang lah sikit kan. Jadi dia kata tengok contoh dia kata, kalau kita jumpa tik lembu, apa yang kita faham di situ? Menunjukkan di situ ada lembu. Ini dah memang dah jadi sebati kita punya automatik begitu lah. Sebab kita masuk hutan lah tuan-tuan. Kan masuk hutan, tengok-tengok ada tik rimau tuan-tuan. Agak-agak kita nak lajak masuk ke kena balik. Kalau orang yang mempunyai akal yang waras, dia tengok-tengok tik rimau baru lagi ni, duduk panas lagi, kuit kawan jom lah balik. Kalau tak cerdik ni dia kata apa? Buat tik siapa? Bukan tik rimau, tik lain, rimau lain. Pi juga kan, pi juga arwah lautan tu lah. Itu bandingan poetis ni, cari Tuhan tak jumpa. Yang sedangkan ciptaan Allah ni duduk jelas. Macam orang jumpa tik lembu, tik rimau tadi kan, dia kata buat tik. Kita kata lah tak tahu ke tu dia baru berak, buat baru berak kan, dia punya tu kedudukan akal fikirannya kan. Bila dia tak nampak kebenaran, dia tak boleh nak suluh dengan akal dia. Kita sendiri pun kan kata tuan saya apa semua tu, kalau masuk hutan nampak tik rimau, kono kan. Bila duk tengok ni baru ni, tak ada 5 minit lagi, kono kita duk gagah apa dia duduk dalam tu kan. Tapi tu kita cepat faham. Tapi bila tengok makhluk ni, pasal apa kita tak nampak Allah? Ni kan, ni yang para ulama nak peringat kita ni.
kita tengok alam, tengok diri kita ni, kan, kita ingat kebesaran Allah, kita ingat tentang kewujudan Allah. Maka Allah itu nama bagi Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Allah ni nama bagi Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar, sebab hanya Allah Ta'ala lah yang memiliki dan mempunyai sifat ketuhanan. Selain daripada itu tidak ada siapa pun yang memiliki sifat ketuhanan, dan menyandarkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Kadang-kadang mempertuhankan sesama makhluk, kadang-kadang mempertuhankan dengan makhluk-makhluk yang lain. Sebab tu Sayyidina Rib'in, seorang sahabat yang masyhur, apabila Nabi SAW perintahkan para sahabat ni pi dalam bentuk kumpulan, kan, pi untuk berjalan ke negeri-negeri yang lain untuk menyebarkan Islam. Dalam satu kumpulan yang diketuai oleh Sayyidina Rib'in, dia pergi masuk dalam kerajaan Rom, Parsi. Dia tengok dalam negeri itu para rakyat jelata dia ni menyembah raja mereka. Tu cari Tuhan tak kena, tak sebenar Tuhan kita buat Tuhan ni. Akhirnya bila para sahabat Nabi ni masuk pergi dakwah tentang Islam, raja dia tanya, apa tujuan sebenar dalam mesej dakwah kamu kepada kami ni suruh masuk Islam? Sebenarnya Islam ni nak apa? Sayyidina Rib'in kata, linukhrijul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Tujuan kami berdakwah kepada kamu tentang Islam ini, linukhrijul ibad, supaya mengeluarkan hamba Allah itu min ibadatil ibad, daripada menyembah sesama hamba, ila ibadati rabbil ibad, kepada menyembah Tuhan bagi segala hamba. Kami Islam ni mesej, makna benda yang besar kami nak bawa, kita nak menyembah Tuhan yang sebenar. Yang duk sembah ni bukan dia Tuhan. Itu sebab tu Allah perjelaskan masalah ni. Banyak kisah di antara raja-raja yang mengaku sebagai Tuhan Numrus, Fir'aun sendiri, sampai Fir'aun kata, inni rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Ajak Nabi Musa ni perang, abang kat Tuhan hang kata Allah tu, ajak abang kata aku ajak perang. Punya angkuhnya manusia bila rupa diri mengatakan kedudukan dia ni sudah menjadi Tuhan. Dan kita ada ingat kot orang Arab yang jadi ibu tu, tuan-tuan, orang Melayu pun jadi. Tidak tak timbul lah ayah pin tu. Ayah pin pergi mana lah, mati lah, dan Tuhan apa passion mati ni. Dulu ada seorang nama apa, Harun kan, dia panggil Tuhan Harun. Pas pada kena tangkap dengan jabat agama, stroke naik kerusi. Dia kata tu dia hak mengaku Tuhan berstroke lah. Kalau Tuhan sama dengan makhluk, mana kehebatan dan kesempurnaan Allah? Ini manusia, dia tak menggunakan akal fikiran dia, jalan yang sebenar, maka dia menjadikan sesama makhluk ini sebagai Tuhan. Sebenarnya yang disembah itu adalah Allah. Di zaman Arab dulu kita tak. Numrus, Allah anugerah kepada dia kerajaan yang besar. Para ulama sebut ada 5 pemerintah dunia yang menguasai dunia. 2-nya bukan Islam, 3 Islam. Dan 3 Islam. Antara yang bukan Islam memerintah, yang pertama Numrus, zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua khilaf ulama, sebagian ulama mengatakan Bukhtu Nasar, tetapi sebagian ulama lain mengatakan yang memerintah dunia iaitu Dajjal, Masihud Dajjal. Dia memerintah dunia, Nabi kata arba'ina yawman, hanya 40 hari saja. Dan ini di akhir-akhir zaman, 10 alamat kiamat yang besar Nabi sebut. Salah satu dia kemunculan Dajjal. Para sahabat kata, Dajjal ni lagu mana ya Rasulullah? Dia duduk atas muka bumi ni 40 hari. 40 hari sahaja dia merintah. Yaumun kasanatin, hari yang pertama dia merintah, Nabi kata serupa dengan setahun. Sebab kehebatan Allah bagi kat dia ni, dia boleh tahan matahari tak turun. Ni hebat. Yang kata Dajjal ini, Allah bagi dekat dia fitnah yang cukup besar pada manusia. Masa tu dia boleh tahan matahari setahun matahari tak turun. Nabi kata yaumun kasanatin, hari pertama dia merintah 1 tahun sama masa dengan kita hari ni. Dia tahan matahari setahun tak turun. Dia kata matahari yang jangan turun. Wa yaumun kasyahrin, hari yang kedua dia merintah
sama masa jarak dia ni 1 bulan. Wa yaumun ka jum'atin, hari yang ketiga dia merintah seminggu dia tahan matahari. Wa sa'iru ayyami ka ayyamikum, kemudian baki daripada hari sama macam hari kita. Mana 3 hari permulaan Dajjal. Hari yang pertama sama tempoh dengan setahun, dia tahan matahari tak turun. Hari kedua 1 bulan, hari ketiga 1 kali Jumaat, iaitu seminggu. Pada masa itu manusia dalam keadaan fitnah yang cukup besar. Akak sebahagian daripada manusia yang kufur ini mengaku Dajjal sebagai Tuhan. Ini fitnah lagi besar, tuan-tuan. Dan fitnah cukup besar. Turun Dajjal ini fitnah yang cukup besar. Dalam hadis Nabi kata, dia belah seorang lelaki, kerat pecah dua ni, dia tok belah sana satu, dia tok belah sini satu, dia lalu ke tengah. Bila dia lalu ke tengah, dia panggil gamit dua belah tubuh ni bercantum. Dia kata qum, bangkit, hidup balik. Akak bercantum tubuh badan dia hidup balik. Dia boleh tanya manusia, alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhan kamu ke tak? Allah, tuan-tuan, fitnah cukup besar zaman tu. Ini Tuhan nak pertegas, Tuhan yang sebenar layak disembah hanya Allah Ta'ala. Ini kita akan masuk dalam tafsir yang akan datang. Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang amat murah di dalam dunia ini. Ini terjemahan bagi Ar-Rahman. Ini sebagaimana dalam Bismillah dulu. Dan di antara sifat-sifat Allah yang Allah nyatakan di sini, Allah bersifat dengan Rahman. Apa Rahman? Amat murah. Dan dalam bahasa Melayu kita ni pemurah sungguh. Dan Zu al-mun'imu bijalailin ni'am, yang memberi nikmat dengan nikmat yang besar-besar, iaitu kepemurahan Allah ni. Allah bukan setakat menjadikan kita sebagai manusia dan menjadikan alam, malah seluruh nikmat ni Allah persediakan bagi kita. Dan Allah punya pemurah. Para ulama kata maksud pemurah Allah ni, Allah berikan kepada kita walaupun tanpa permintaan daripada makhluk. Macam kita sendiri, kita tak pernah meminta supaya kita dilahirkan atas dunia, tapi pemurahnya Allah, Allah jadikan kita dan Allah persiapkan segala nikmat dan keperluan kita. Ini pemurahnya Allah. Dia tak pilih sama ada hamba itu melakukan ibadat ataupun melakukan maksiat. Sebab apa? Sebab Allah bersifat dengan Rahman. Sebab itu kita tengok manusia hari ini, walaupun derhaka maksiat dekat Allah, dia boleh makan minum sorak kan? Bukan min ramai orang yang tak sembah Allah, malah banyak bilangan manusia-manusia yang kufur, kakak tak masuk Islam, tapi Allah dah bagi nikmat sahabat tu. Dan kadang-kadang lebih daripada kita, lebih daripada kita. Tengok keadaan mereka lebih lagi. Sebab tu Sayyidina Umar, sebab tu Nabi tidur di tengah hari dalam sejarah sebut, apabila Nabi SAW tidur di atas satu tikar daripada pelepah tamak, berpeluh badan, Umar masuk pi, Rasulullah bangkit lekat berat belakang. Sayyidina Umar teriak. Nabi tanya, lima dah yubukika ya Umar, kamu teriak pasal apa wahai Umar? Sayyidina Umar kata, engkau seorang Rasul Allah, kekasih Allah, makhluk Allah yang paling mulia sekali, tapi dalam keadaan begini, tidur dalam keadaan susah padah, tidur pula atas tikar yang dibuat daripada daun kurma. Daun kurma ni bukan berlaku tikar mengkuang, tuan-tuan, keras kan? Kalau tidur tak pakai baju, berat belakang. Lepas orang dulu dia tidur atas tikar mengkuang kan, bangkit-bangkit lekat peta belakang, bukan dia selesa, bukan dia empuk. Sedangkan raja-raja Rom, puak-puak ni atas tilam yang tebal, makan yang sedap-sedap, hidup dalam keadaan selesa. Nabi kata, puak tu ujizat lahum tayyibatuhum fid dunya. Puak Tuhan jangan duk teriaklah wahai Umar. Puak-puak ni Allah Ta'ala bagi siap-siap dah atas dunia, tapi di akhirat mereka tak akan dapat apa. Kita orang Islam ni Allah sedia nikmat yang lebih besar nanti di akhirat. Ni nak abang kata sifat Allah yang Rahman ni, sampai sepatutnya kita katalah, kalau kita kata hak taat ni sudahlah bagi nikmat kan. Hak puak tak mau sembahyang duduk sudut bagi bang kan? Tak sembahyang subuh mungkin bagi nak makan tak boleh, hang duk ajak lagu tu kita. Tapi Allah Ta'ala ni dia punya pemurah ke hamba dia, tak sembahyang pun bangkit makan 2-3 pinggan sampai tu.
Dan kadang-kadang lebih daripada kita lagi. Kita 2, dia 5. Ni rahmannya Allah atas dunia ni, sifat Allah nyata atas dunia. Hambuk sungguh-sungguh. Bahasa kita. Tapi ingat, Ar-Rahim ni ancaman. Allah akan pilih hamba yang dia kasih ni, yang tertentu di kalangan orang mukmin sahaja di akhirat, untuk diberikan nikmat. Atas dunia siapa saja, siapa buat, Tuhan bagi. Siapa usaha, dia bagi. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, faman ramal ula saharal layali. Ulama kata, kesenangan, kesedapan hidup kita ni mengikut susah payah, jerit payah kita atas dunia. Kalau kita boleh, Tuhan bagi sama. Orang Islam kata Islam, Tuhan bagi. Kalau kita usaha akhirat, Tuhan bagi. Ini sifat Allah, dia tak pilih. Sebab Allah diuji Allah dengan bala, kita nak kembali dah kepada Allah. Sebab tu orang-orang yang beriman, kalau dia mendapat nikmat lagu mana pun dia ingat, sebenarnya nikmat yang dapat kat kita hari ini ujian daripada Allah. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, sebab tu Nabi Sulaiman dengan segala pembendaraan pemerintahan dia yang cukup hebat, di akhir pemerintahan Nabi Allah Sulaiman, umat dia tanya, wahai Nabi Allah, kehebatan Nabi Allah dalam sudut pemilikan ni tak dapat dinafikan. Mana kehebatan Sayyidina Nabi Sulaiman ni, dia merintah bukan setakat manusia, jin dia perintah lagi, binatang-binatang semua dia perintah kan. Dia punya perintah dalam kitab tafsir sebut, dalam surah An-Namli, dia perintah Pak Ifrit ni buat tikar terbang. Buat tikar terbang. Tikar terbang ni dalam tafsir dikatakan jarak dia punya besar, dia punya keluasan dia ni puluh batu kan. Bukan setakat buat tikar besar masjid ni, buat tikar ni ratus batu. Dia bawa lebih kurang 5 daripada rakyat jelata dia di kalangan manusia, salah satu dia. Bawa jalan satu dunia untuk melihat kebesaran Allah. Satu sampai dalam surah An-Naml cerita akhir, apabila kerajaan yang diperintah di Yaman, kerajaan apa nama Bulqis, akhirnya jatuh dalam tangan Sayyidina Nabi Allah Sulaiman. Umat dia tanya, apa rahsia di sebalik kejayaan Nabi Allah ini? Nabi Sulaiman seorang yang beriman, dia jawab apa? Dia kata, hadza min fadli rabbi, ini semua adalah limpah kurnia Allah kepada aku, liyabluwani ashkuru am akfur. Allah nak uji aku sama ada aku nak mensyukuri nikmat Allah atau aku kufur kepada nikmat Allah. Ini berbeza dengan orang yang tak beriman. Dan orang yang tak beriman, kalau ditanya dia apa rahsia kejayaan dia, dia kata ini adalah hasil daripada susah payah saya. Qarun, orang tanya dia, yang kata kaya sampai terani ni, dan dia punya peti besi dia, anak kunci saja 40 ekor unta bawa, bukan bawa kotak lagi. 40 ekor unta boleh bawa dekat seluri sekor. 40 ekor bawa anak kunci ya. Peti besi dia tu anak kunci, 40 ekor unta, ulama sebut. Orang tanya dia, daripada mana hasil kejayaan tuan? Dia kata, saya ni daripada kepandaian saya. Kalau aku tak buat raja teruk, ada anak kaya nampak tak kaya, sampai tak puluh lah. Jawapannya itu makhluk Allah yang Allah buat bandingan dalam Quran. Sebab Al-Quran, cara aturan Al-Quran, Allah cerita orang yang baik, Allah cerita juga orang yang jahat, sebagai kita ambil iktibar. Ini Allah berjelas di sini kan. Ni Allah hamburkan nikmat yang begitu banyak, sebab sifat Allah yang rahmat. Allah bagi sungguh, bagi. Hang beriman ke tak beriman ke, maksiat ke ibadat ke, Allah bagi sungguh kepada kita. Dan sebab sifat Allah yang rahman, Allah nyatakan nikmat yang Allah bagi. Cuma daripada sudut orang yang beriman, dia akan nilai nikmat yang Allah bagi dekat dia ni, tengok. Sebab tu kita nak tahu kedudukan seseorang ni hampir dengan Allah. Bila kita tanya rahsia kejayaan dia, dia nak sandang dekat Allah dulu tak? Tanya apa rahsia Tuhan ni, kejayaan yang besar ni? Alhamdulillah, Allah bagi rezeki. Tak ada ke tip-tip rahsia apa? Adalah sikit-sikit. Itu orang beriman. Tapi kalau orang tak beriman, bila tanya apa rahsia kejayaan Tuhan, ini adalah jerit-jerit susah payah saya. 3 tahun saya fikir tak boleh nak malam. Ingat senang nak boleh jadi lagu ni. Tak sandang ke Allah langsung. Ini kedudukan manusia. Sedangkan nikmat yang kita kecap ini
hasil daripada pemberian Allah. Kita hanya usaha ikhtiar saja, ni Allah perjelaskan di sini. Lagi yang amat mengasihani bagi hamba-Nya yang mukminin di dalam akhirat. Dan ini sifat Ar-Rahim. Allah kasih kepada hamba-Nya yang mukmin sahaja. Bila? Iaitu di akhirat. Atas dunia Allah bagi semua, tapi nikmat-nikmat yang Allah sediakan nanti di akhirat hanya di kalangan orang yang mukmin saja. Sebab itu dalam hadis Al-Imam Bukhari ada cerita seorang laki-laki yang bernama Juwainah. Juwainah ini Nabi kata laki-laki yang terakhir masuk dalam syurga. Kira habis dah. Orang lain bakal masuk syurga, habis tinggal dia lah. Nama kata 1000 tahun menderita di dalam neraka. Akhir dia berdoa dengan Allah dengan sebab ada sikit iman dalam hati dia. Atas dunia dulu dia minta supaya Allah keluarkan dia ni daripada neraka. Dia kata, ya Allah, andainya aku ni bolehlah bagi ruang satu ruang, minta supaya saya ni selamat daripada neraka. Tak masuk syurga tak apa dah. Pasal duduk dalam azab ni teruk kan. Kita kata kita ni kalau tak kuat pun jangan sakit kan. Kalau sakit teruk lagi pada tak kuat. Baik tak sakit tak apa, walaupun tak apa larang. Kalau sakit teruk lagi tu kan. Tapi Juwainah ni dia kata, minta ya Allah, kalau boleh keluarkanlah saya daripada neraka ni. Tak masuk syurga pun tak apa. Akhirnya Allah perkenan permintaannya. Tuhan panggil malaikat, kata awak keluar laki-laki yang terakhir daripada neraka. Dia yang paling terakhir sekali ahli neraka yang masuk dalam syurga. Nabi sebut akhirnya bila dia keluar daripada syurga, dia keluar daripada neraka, tiba-tiba dia terpandang satu tempat taman yang cukup elok. Di taman tu ada pokok yang cukup besar. Dalam syarah bagi hadis kata dia punya besar pokok tu, jarak dia punya besar 500 tahun perjalanan bayang teduh dia. Dengan nikmat yang begitu banyak di taman tadi ni, dia duk tengok sifat manusia ni, dia teringin. Dia kata, ya Allah, boleh tak kalau pergi duk tumpang ambil sikit tu? Saya tak minta dah permintaan yang lain selepas daripada ni. Boleh tak ni benar tadi ni dia minta nak keluar neraka ya. Kan? Bila keluar daripada neraka, dia nampak nikmat tu begitu besar, tak ada bandingan dunia ni. Dia tengok Allah. Macam orang lepas pantang lama, dia tak boleh makan banyak. Dia kata, ish, kalau makan ni, dia kata lalah pada dia sihat tu, ish, boleh makan kot semua doh kan. Teringin. Macam kita contoh lama dah duk taram nak makan riak kan, bila lega daripada penyakit, ish, boleh kot makan mulut dua abang niat ubat kan. Niat ubat pada teringin. Sifat manusia begitulah. Dia minta dekat Allah, dia kata saya tak minta dah lepas pada ni, minta bagi boleh pergi duduk tang tu. Akhir Allah kata bagi izin dekat dia wahai malaikat. Akhir dia boleh pergi duduk. Bila dia duduk dalam nikmat di situ, tiba-tiba dia terpandang satu lagi kebun yang jauh lebih hebat daripada kebun dia tu. Dia tengok situ, rasa tawak selalu. Jenis manusia kita lagu tu kan. Masa duduk jalan kaki ni boleh naik motor tak apa dah, tak teruk. Bila naik motor, tengok motor orang lain laju lagi, dia kata apa boleh besar sikit dah tu. Dia kurang kawan tu. Naik motor, kena hujan pula. Dia kata kalau ada kereta ni boleh lah sikit. Boleh lah, buruk-buruk abang-abang teduh hujan panas. Bila pakai kereta, tengok kereta orang lain elok, dia kata boleh tahu dia tu pun jadi ya. Tu kita orang kita kan. Jadi Juwainah ni pun ada begitu. Tengok ya Allah, lagi hebat nikmat yang kamu sediakan di situ. Maka dia minta dekat Allah, dia kata ya Allah, lah sungguh hak ni, hak tadi lah tak apa nak lah sungguh kan. Hak ni lah lagi ni memang pas ni tak minta dah ya Allah. Tak minta dah, dia kata takat ni pun tak apa dah. Allah tahu kan, tapi Allah dah sedia dia begitu. Akhir Tuhan bagi izin dekat dia boleh pergi nombor doa. Bila pergi nombor doa, dia duduk dalam nikmat begitu, tiba-tiba Allah bagi dia nampak satu lagi kebun tempat dia sakan pada ada. Dia duduk tengok, tadi silap lah duduk abang Allah kan, tapi Allah Maha Pemurah, minta dia kata. Gagah tebal muka minta lah kalau bahasa itu. Maka ada doa dekat Allah. Dia kata ya Allah yang terakhir sungguhlah, lepas pada ni saya tak akan minta lah sama sekali nikmat yang lain. Boleh pergi duduk tang tu sudahlah. Satulah Allah dia. Tuhan kata jangan duk minta dah. Tak apa dah Allah. Akhir dia pergi duduk. Bila pergi duduk, rupa-rupanya
taman yang dia duduk tak akhirat tu berhampiran dengan syurga. Beralih tengok, nampak syurga Allah. Nak masuk tak boleh, sebab dia kata hak tu lah. Itu bukanlah syurga ni. Lepas dia duduk tengok Allah, tengok dengar pula suara anak bidadari. Tak lepas tuan-tuan. Anak bidadari ni, ulama hadis kata ada 33 tanda. Nabi kata cukup kalau dia ludah dalam lut, semua yang lut jadi minyak tak tuan-tuan. Nabi kata kalau anak bidadari ni suara betih mai atas dunia, apa tak tinggal tingkat sembahyang. Ini hadis. Kan, jadi bila tengok anak bidadari ni, bahasa utara kata tak tahan daulat lah. Kan? Ya Allah, takkan tak boleh sekali lagi ikut. Kan? Dia pun mula akak dia minta dekat Allah, Allah kata bagi dia masuk. Bila dia masuk, malaikat Allah sambut dia. Lalu malaikat tawak dekat dia. Malaikat kata, wahai Juwainah, cuba kamu bayangkan nikmat yang terbesar yang pernah kamu lihat dan kamu tahu atas dunia dulu. Dia pun pejam mata bayang dalam kepala. Bila dia buka biji mata, malaikat tanya, nampak tak? Allah sediakan nikmat syurga yang paling lekeh 10 kali ganda lebih daripada tu. Tu sekekeh-lekeh ahli syurga mendapat nikmat yang mana nilai nikmat itu 10 kali ganda daripada nikmat yang terbaik atas dunia. Tapi bagi siapa yang Allah sedia ni, Allah dah bagi tahu siap-siap nikmat-nikmat yang begitu aku sediakan khusus bagi hamba-Ku yang nilai dengan iman. Tuan-tuan. Iman yang kita bawa tinggi, tuan-tuan, nilai iman. Dan nilai iman, sebab dalam hadis ada disebut, dalam kitab Imam Qurtubi pun ada diceritakan nilai iman manusia ni cukup tinggi. Dan cukup tinggi. Hingga dalam hadis ada dicerita kisah berkaitan dengan iman. Ada dalam hadis Abu Hurairah. Terakhir ni saya nak cerita kehebatan iman. Ada seorang lelaki ni meninggal. Kemudian Allah perintah dua malaikat ni suruh pergi tengok apa amalan hak dia buat atas dunia dulu. Malaikat ni pun mainlah di belah hujung kepala. Tengok-tengok belah kepala tu dia, dosa kepala ni cukup banyak. Malaikat seorang ni kata tu dia kepala dia. Dosa saja tak ada langsung dia fikir hak benda nak buat baik, dia fikir nak buat dosa, buat jahat dia. Dia kita tengok tang biji mata dia pula. Tengok tang mata. Bila malaikat cek balik tang mata yang Allah bagi kat dia ni, dia tak pernah buat ibadat pun, nak tengok Quran, nak tengok benda-benda baik dah. Duk tengok maksiat, duk tengok benda-benda hak tak elok. Sepanjang umur dia begitu. Malaikat kata tang mata pun tak ada langsung ni ke mana. Kita tengok pula dalam telinga dia. Cek dalam telinga dia amalan yang dia buat atas dunia ni. Dia kerja dengar maksiat. Kau nak dengar benda-benda baik tak langsung ke tak? Quran ni tak mau dengar langsung. Malaikat kata tak ada langsung ni. Dia kita pergi tengok tangan kot-kot dah kot dia sedekah sekupang dah. Tangan pun tak ada tuan-tuan. Dia kerja curi hak orang. Dia curi hak orang pun penabuh orang. Tangan dia sepanjang hidup dia begitu. Malaikat kata jom kita cek tang kaki pula. Kaki apa tu tak ada langkah habis masjid dengan tu dak. Dia kerja duk pergi karaoke kelak malam. Mati dalam keadaan begitu. Akak malaikat pun kata tak tahu nak cari apa, sampai tak ada baik ini ke mana. Lapor pada Allah, ya Allah, hamba-Mu si fulan bin si fulan tak ada langsung baik ya Allah. Daripada ujung kepala sampai ujung kaki maksiat semua. Tuhan kata ada, cuma picek dalam mulut dia. Akak malaikat ni picek dalam mulut. Waktu dia mati tu lidah dia tungkat ke langit. Kan orang yang mati la ilaha illallah, Allahu, lidah dia tungkat. Tuhan kata saksilah oleh kamu, aku ampunkan segala dosanya dan masukkan dia dalam syurga ni rahmat Allah. Kan ini kata yang rahmat Allah, tapi nilai perlu dibayar dengan iman. Ini yang kata Allah sediakan nikmat-nikmat di syurga itu kan hanya khusus bagi hamba-hamba ada yang mukmin di akhirat. Ini nilai iman seseorang yang iman adalah. Betul orang yang beriman kita tak boleh pandang sini selekeh. Walaupun dari sudut pandangan mata kita mungkin dia ni sombong kurang. Nilai iman dalam hati dia ni cukup besar. Lebih tepuk dada sahabat Salman Farisi, iman hauna, iman hauna, iman Salman di sini iman. Dan ini nilai iman yang besar.
Ini Allah tegaskan dalam ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. InsyaAllah kita akan sambung pada firman Allah Maliki Yawmiddin. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala syarfil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهلنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.